Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, cikgu nak tanya, apakah bunyi simbol ini? Tak tahu? Hmm, simbol ini pula bunyinya apa? Tak tahu juga. Hai. Kemudian yang ini pula juga tak tahu. Aduhai. Okey, tak apalah. Cikgu nak soalan daripada kamu untuk baca perkataan ini. Tak boleh baca. Tak boleh baca perkataan ini. Aduhai. Ini salah satu kesukaran kepada murid-murid berkeperluan khas kerana mereka sukar belajar membaca dengan menggunakan kaedah tradisional. Seperti di sekolah, mereka diperkenalkan kaedah tradisional iaitu cara menghafal suku kata dengan membatangkan. Sebagai contoh, A, B, eba, A, ba, I, and ini. Ini. Sedangkan gabungan N dan I tidak menjadi bunyi ni. Kemudian mereka juga sukar mengenal dan mengingatkan nama-nama huruf atau bunyi-bunyi huruf kerana mereka hanya diperkenalkan semata-mata di dalam PDPC mereka. Sebagai contoh, ini bunyi I, ini bunyi U, ini pula bunyi A. Hanya sekadar memperkenalkan semata-mata tanpa aktiviti yang menarik. Dan juga mereka sukar untuk menggabungkan bunyi-bunyi huruf disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak mengingat bunyi-bunyi huruf dan cara menggabungkan bunyi-bunyi huruf ini dengan kaedah yang betul. Jadi oleh itu pembentangan saya pada hari ini adalah berkaitan dengan kaedah dan teknik asosiasi bunyi huruf dalam pedagogi sukan. Sebelum saya teruskan pembentangan saya memperkenalkan diri. Saya Cikgu Muhammad Amsyar bin Azman, Guru Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan Dusun Tua, Daerah Hulu Langat, Selangor. Kita lihat pada langkah yang pertama, bagaimana kita nak menggunakan teknik pedagogi ini. Yang pertama, kita mulakan dengan mengajar ataupun memperkenalkan bunyi A, I dan U melalui bercerita. Sebagai contoh, okey murid-murid, hari ini cikgu nak bercerita. Ada satu cerita, nak dengar tak? Okey, pada suatu hari, cikgu tengah berjalan dengan kawan-kawan cikgu nak pergi pasar malam. Berjalan, jalan-jalan, kemudian cikgu dengar ada orang menjerit. Ah! 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 Cikgu pelik, cikgu cari siapa yang menjerit ni? Ah! Ah! Rupa-rupanya kawan cikgu yang menjerit. Ah! 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 Nak tahu tak bunyi A tu macam mana? Nak tahu tak macam mana bentuk A ni? Nak tahu? Okey, inilah bentuk A. Okey, sama-sama. Buat sama-sama bunyikan seperti cikgu. A. 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 Okey, cikgu sambung cerita. Kenapa kawan cikgu tadi dia jerit rupa-rupanya dia terpijak tahi kucing. Aduhai. Kemudian bila cikgu tengok dia terpijak tahi kucing tu, cikgu pun gelinya. Kawan-kawan semua macam gelinya. Hei, nak tahu tak macam mana pula bunyi ni? Geli sangat tengok tahi kucing tadi. Tadan! Inilah bunyi I. Macam mana bunyi I? I senyum. I tapi menggelikan tengok tahi kucing tu tadi. I. I. Okey, kemudian cikgu pun panggillah dia. Hai, Minah sini kau. Pergilah basuh selipar kau tu. Dah kena tahi kucing. Kita cuci. Dah bersih dah macam selipar baru dah. Cantik. Macam selipar baru. Katanya nak beli selipar baru juga. Nak tahu tak macam mana pula bunyi Tadadadad. Ini dia bunyi Bunyinya macam mana? Muncungkan mulut anda. Okey. Kemudian, langkah yang kedua, kita kaitkan bunyi dengan aksi yang bermakna. Sebagai contoh, bunyi A adalah bunyi yang terkena sesuatu yang panas. Bila kita kena panas, macam mana bunyi dia? Mestilah kita menjerit kan?
Kita minta anak murid kita sama-sama jerit kuat-kuat bila dengar, bila tengok huruf, bila tengok simbol A ini seperti kena dengan panas, kena minyak panas ke, kena apa, uh, kena lilin ataupun api yang panas ke, jerit kuat-kuat. Ah, Kemudian langkah yang ketiga, kita kaitkan bunyi dengan aksi yang bermakna bagi bunyi I seperti geli digeletek oleh rakan. Kita minta kawan-kawan kepada murid itu untuk geletek dia, geletek I. Itu cara dia, aksi-aksi, asosiasi untuk bunyi-bunyi tersebut. Dan langkah seterusnya untuk bunyi U pula, kita andai kata U ni bunyi ulat yang berjalan di dahan pokok. Sambil tu kita buat dua jari macam ni dekat-dekat tangan sebagai dahan dan gerakkan ulat, 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 ulat sampai kat ketiak, geletek kawan tu lagi. Itu dia aksi-aksi bagi setiap bunyi yang diperkenalkan. Bukan setakat bunyi A, I, U je. Tapi ada pelbagai lagi bunyi-bunyi yang boleh dikaitkan dengan asosiasi seperti bunyi bunyi T, bunyi B, bunyi C. Okey. Kemudian, langkah yang terakhir, kita aksi asosiasi bunyi huruf dengan iringan muzik. Macam mana? Kita lihat video ini. Itu dia aksi asosiasi bunyi dengan menggunakan iringan muzik. Sebagai contoh, bunyi A kita kaitkan A dengan abu ada ayam sambil kita buat aksinya. Abu ada ayam A, A. Abu ada ayam A. Kemudian untuk I, senyum lebar-lebar, kita kaitkan I dengan itik dan buat aksi buka kedua-dua tangan seperti kepak itik. Itik ikut ibu, I. Itik ikut ibu, I. Dan juga untuk bunyi U, kita kaitkan dengan ulat seperti tadi di dahan pokok. Tapi dia usik ular. Ulat usik ular, U. Ulat usik ular, Berani betul ulat tu. Ya usik ulat nanti kena ngap makan dengan ulat. Okey, kemudian kita lihat pula impak keberkesanan dengan menggunakan kaedah dan teknik aksi asosiasi dalam bunyi-bunyi huruf ini, di mana murid boleh menguasai membaca dengan menggabungkan bunyi-bunyi huruf. Sebagai contoh, ana. A bunyinya A. Bunyinya Dan A bunyinya A. Kemudian bila kita gabungkan lidah berada di atas dan A, kita buka mulut. Nah, kita gabungkan dengan A di hadapan. Ana. Tak perlu nak membatangkan A, nah, kerana ia tidak membunyikan N, A, tak jadi. Tak jadi na. Tetapi dengan menggabungkan bunyi na, jadi na, ana. Okey, seterusnya, aksi yang menarik minat murid berserta gaya pergerakan dan muzik. Lihat pada video tadi, bagaimana murid itu gembira dengan melakukan gaya dan pergerakan dengan kawan-kawan lagi nyanyi bersama-sama disambil melakukan aksi A, I, U tadi sangat happening kan? Dan kemudian, kaedah ini juga mampu memudahkan PDPC guru terutamanya dalam subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kenapa? Bunyi-bunyi huruf dalam bahasa Melayu adalah sama dengan bunyi-bunyi huruf dalam bahasa
Inggeris kerana bunyi-bunyi ini adalah secara universal. Secara tidak langsung, apabila murid dapat kuasai bacaan di bahasa Melayu, murid juga confirm akan kuasai dengan kaedah membaca dalam bahasa Inggeris. Dan juga murid dapat mengenal bunyi huruf dengan baik berbanding nama-nama huruf. Seperti yang saya cakap tadi lah, bunyi-bunyi huruf ini bila kita gabung dapat menghasilkan bunyi bermakna. Jadi, ianya sangat perlu kepada murid-murid berkeperluan khas untuk mengenal bunyi-bunyi huruf ini dengan baik. Kita lihat video bagaimana keberkesanan murid-murid ini menggunakan bunyi-bunyi huruf tersebut. Itu je kita lihat salah satu murid yang telah mengenal bunyi A. Kenallah bunyi A. A, A, A. Boleh tunjuk lagi. Tak payah tunjuk gambar dah. Sebab dia dah tunjuk simbol A yang betul. Dan yang terakhir, kita lihat video ini. Lagi sekali kita lihat. Itu dia. Kita boleh lihat secara dengan jelas di mana murid itu tidak langsung membatangkan I, E, N, I ni. I ni, I, E, B, U, bu. Ibu kerana lambat dan mengambil masa. Malah dengan menggunakan kaedah bunyi-bunyi huruf ini, murid terus dapat membaca tanpa membatangkan. Ini, ibu, abu. Mudah kan? Oleh itu, saya harap perkongsian saya dalam kaedah dan teknik aksi asosiasi bunyi ini dapat membantu guru-guru di luar sana kerana bukan hanya 3 bunyi saja, tetapi semua huruf dapat dibunyikan dengan mudah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.